Okey, so untuk lab 3 ni apa kita nak buat? Yang ini ialah untuk kita nak buat buat LAN, kita kena configure switch configuration lah. So apa kita dah buat ialah kita nak create satu LAN kecil je. LAN ni ada 2 PC lah. Buat 2 PC, LAN 2 PC. Yang ini LAN ni. Okay, first kita nak configure guna tanpa network equipment. Kita direct sambung antara PC dengan PC guna crossover cable. Kemudian baru kita guna network equipment dekat tengah-tengah dia, sambungkan antara switch dengan PC. Switch PC and then switch ke PC. So and then kita buat configuration and then test connection dia ada connection ke tak. PC ni dia dapat tak, sukses tak connection dia antara PC 1 dengan PC 2. Kita nak kena test. Okey. Tapi sebelum tu apa kita nak buat ni? Sebelum kita masuk, kita tengok apa yang ada dekat dalam switch punya configurations command. Dia punya command dia. So dekat sini dia punya command dia. Apa lagi yang kita nak cover? Switch ni using console and telnet. Console dengan telnet. Okey. Console ni apa dia? Kalau kita baru beli router ataupun switch, kita kena configure guna console dulu sebelum kita guna telnet punya configuration. Okey. Telnet configuration ni maksud dia apa? Awak dah configure partly dia punya switch dia ataupun router. Nanti awak tak payah duduk depan router lagi ataupun switch. Awak duduk dekat office awak, dekat meja awak, awak guna long distance punya configuration, dia guna telnet. Kalau yang konsol ni dia kena guna kabel sambung daripada komputer pergi dekat switch directly. So dia dekat je lah kan. Dia punya kabel, konsol kabel tu dalam 1,5 meter, 3 meter, 5 meter, tak lebih daripada tu. 5 meter tu pun dah jauh. Okay, dah panjang juga. So lebih kurang less than 10 meter lah dia, kalau console configuration. Okay, maknanya once kita beli je kita configure pakai itu. Apa yang nak dia nak kena configure, dia punya password dia and then dia punya IP address dia. Of course dia punya IP address tu dia akan automatically configure dia punya network address dia. Dia ada 2 address dekat dalam LAN yang kita kena configure. Satu apa? Dia punya network address. Satu lagi dia punya node ataupun PC punya IP address. Ada 2. Okey, yang kita kena configure. Alright. So ada 2 benda yang kita kena configure. Okey, sebelum tu saya bagi awak peluang tanya dulu. Apa kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya sekarang. Ada nak tanya? Yang lab 1 punya ada nak tanya? Ada tak nak tanya lab 1? Okey kan ada masalah Okey, kita continue Okey, kita okey ni sebenarnya. Boleh 76 lagi, mana lagi 76. Okey, sir. Okey. Alright, so kita continue lab 3. Okay, lab 2 tadi kita tak buat dulu tau. Lab 2 sebab yang ini hands on punya. Lab 2 hands on. So kita tak buat dulu. Lab ni kan, lab 2 kita tak buat dulu. Ni lab 2 ni wired LAN network cable termination. Yang ini untuk kita nak buat cable termination, kita kena prepare cable. Ni macam ni punya, dia cable tu dia kosong aja, tak tutup, dia tak ada connection, belum pasang. Ini nama dia RJ45 punya tu. Dia tak ada tu Yang B ni RJ45, yang ini crimping tu. Nanti kita buat nanti mungkin minggu depan lah, minggu depan satu lagi boleh. Saya nanti suruh engineer sediakan dia punya equipment dia. Yang ini untuk nak expose dia punya wire ni. Yang ini expose wire, buang dia punya cladding ni, outer dia. Dan tak payah expose wire. Yang ini just buang dia punya cladding dia. Ni buang cladding dia. Yang ini tester.
Once dah sambung, yang ni RJ45 dekat ujung ni 88 wire ni, dia ada 4 pair ni kan, nampak dia 2 wire dia twist sekali ni nama dia twisted pair, 4 pairs. Ni Cat 5 cable. Dia kalau Cat 5 tu dia tak berapa tebal dia punya kabel dia. Kalau Cat 6 kabel 1000 meg punya speed, dia lagi tebal dia punya kabel dia. Dia lagi kuat lah. Yang ini ni untuk bateri ni lah, dia taruh dekat sini bateri. Okey. Ini je yang kita pakai. Okey. Untuk ni potong wire dan expose wire juga. Yang ini untuk expose wire ni, buang dia punya outer cladding. Yang ini dia punya tu port dia. Dia punya Ethernet RJ45 port nama dia. Okay, and then yang ini test dekat ujung sini, dan ujung satu lagi test dia punya connection. Dia kalau semua hijau okey lah. Kalau ada yang merah tak ada connection, so tak okey lah, kena buat lagi, potong lagi sampai dapat connection. Kalau saya kita buat nanti 2 minggu lagi, bukan minggu depan lah. Minggu depan kita buat lab 4 So untuk lab 3 so tools and procedure, of course kita guna Cisco package. Awak ready tak nak buat tak apa ni hands on? Kalau nak buat hands on, saya kena pause dulu. Lepas tu tunggu awak berjaya buat tu, baru tu. Kalau tak, awak just tengok je video saya buatkan terus sampai habis. Tak payah nak delay lagi. Kita ada sejam, kurang sejam. Tak sempat lah kot saya terus tu kan, saya terus buatkan untuk awak Nanti awak refer balik. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat dalam WhatsApp. Boleh? Boleh ke tak? Boleh? Boleh. So instruction dia. Okay. So dia punya command ni dia. Ada berapa command yang ada dekat sini ni? Ada 20 command, 21 command untuk configuration dia. Ini configuration mana kita buat tetapan dia. Setup. Okay, configuration. Yang ini ni untuk review dia punya configuration. Show ni maksud dia kita check balik configuration betul ke tak. Yang ini show, mana kita double check lah. Okay. Sometimes bila kita dah double check tu, dia punya maklumat dia, info dekat dalam configuration dia makin banyak. So itu tujuan dia lah, kena nak tengok sama ada okey ke tak okey kan, lepas kita configure. Basically router dengan switch ni komputer juga. Ada program komputer yang ada program khusus untuk network. Okey, kalau awak punya laptop awak sambung dengan multi USB, maknanya itu dia boleh sambung network dekat USB. Setiap USB tu dia boleh sambung port kan. Kalau USB sambung port dekat mana? USB yang boleh ada port tu. USB yang ada port USB to Ethernet kan, boleh sambung. Mana awak punya nampak tak dia? Ni dia punya port ni. Ni nama dia Ethernet port. Boleh sambung dekat. Yang ini apa? Ni Type C kan. Yang ini USB biasa. Maknanya dekat PC awak kalau ada 4 USB port, awak boleh jadi switch. Of course awak kena install lah kan, dia punya program dia. So Cisco ni dia dah siapkan dia punya program untuk Cisco. Contohnya macam ni, dia punya program dia untuk yang switch punya. Kita double klik sini, double klik dekat switch tu, dia akan keluar dia punya configuration. Switch 1 configuration, switch 1 nampak dekat sini kan. Ni switch 1. Okay, switch 1. So configuration dia dekat sini. Sorry. Okay, ni configuration dia. Ni dia punya konsol dia. Yang ni akan keluar dekat mana? Dekat PC. Bila kita sambung konsol punya kabel, terus pergi dekat tu, dekat konsol punya port. Ni kan ada konsol port kan. Bila awak zoom in, dia ada konsol port. Okay, mana konsol port dia? Ni konsol port dia. Ni konsol port. Yang sini ni yang 24 ni, yang ini untuk PC punya port untuk sambung. Ni PC, ni ke atas ni. PC, laptop, server,
printer dekat sini. Itu yang 24 punya. Tapi yang ini ni untuk console port dengan dia punya link lah, Ethernet link. Ni ada dua ni. Macam mana nak tahu? Pergi dekat config tengok. Ni ada fast Ethernet 0/1 tu maksud dia slot nombor 1, port nombor 1, slot nombor 0, port nombor 1. Dia ada 24. Okey. Dalam slot tu ada 24 port. Okey. So dalam slot ni ada 24 port ni. Ni ada berapa? Dekat sini 1 2 3 4 5, ni 20, ni 10, sebelah sana 6, ni 6 24 lah. Group of 2 kan. Group of 12 24. 1 2, ni 1 atas, 2 bawah, 3 4, 3 atas, 4 bawah. So atas semua yang ganjil, bawah ni genap ganjil. Okey, gitulah. Okey, so yang dua ni dekat mana? Dekat sini. Bawah sekali ada dua ni, gigabit punya, gigabit 0/1, gigabit 0/02. Dia tak ada console port dekat sini. Okey. Tak ada console port dekat sini. Tapi kalau pergi dekat belakang, biasa dia ada console port. Console port tu dalam bentuk macam mana? Dia ada dua jenis. Satu yang macam ni, port dengan macam Ethernet punya RJ45 socket. Satu lagi yang dia pakai RS232 punya COM port dia panggil. Okey, so kalau pergi dekat sini, nama dia apa? Console console port. Okey, console port untuk Cisco punya. Yang ini dia ada dua. Ni. Yang ini dia panggil RS232 punya tu. Okey. Port. Yang ujung ni RJ45. Ada juga yang dia RS232 dan ada juga yang USB port. Pulanglah mana satu port yang you punya tu, you punya switch tu. Contoh dekat sini ada port dia dekat belakang. Tengoklah yang switch punya tu, switch. Untuk switch kan. Switch punya port ni. Tu. Yang ini nampak tak? Ni RJ45 punya port ni yang barulah. Yang lama punya dia pakai console port yang RS232. Sekarang ni semua pakai tu je, pakai ini je. Maknanya kalau awak nak sambung daripada PC awak kena ada dua, sama ada nak guna DB9 ataupun RJ45. DB9 tu ialah yang COM port tu dekat PC. Dekat bontot PC tu kan ada DB9. Okey, DB9 punya port. Ataupun dekat komputer. Nama dia COM tu. Ni macam ni. Dia macam VJ tapi bukan VJ Yang kita sambung ke mana? Ke joystick. Sambung ke joystick tu. Joystick game. Okey, ni tu nama dia. Ni DB9. Ataupun RS232 lah, dia sama. Dia COM port nama dia. Okey. Ataupun pakai USB pun okey juga, dia automatically detect lah. Pakai USB komputer terus sambung USB. So then awak kena pakai yang USB punya adapter lah. Yang USB adapter tu, yang ini USB adapter. Kalau nak pakai yang ini pun okey juga. Kalau dua-dua pakai RJ45, so ni kena pakai yang patch cable lah, patch cord nama dia. Yang kedua-dua ujung tu patch cord Ethernet lah, patch cord cable tu. Dua-dua ujung dia tu. Ni RJ45. Disambungkan dekat tu, dekat switch sebelah komputer kita sebelah. Ni Cat 6. Ni Cat 6. Cat 6 ni 1000 megabit per second punya speed. RM17 je ni kan. Nanti akan buat ni Ni akan buat lah, patch code ni akan buat. Ni yang kita nak buat dekat nanti. Okay. So apa lagi tadi nak buat? Okay. So ni dia punya tu. Ni dia punya
apa command dia. Yang pertama command dia, kita nak masuk configuration punya command. Jadi mula-mula dia akan bagi hash punya tu prompt. Ni switch ni nama switch macam komputer dekat awak punya command prompt CMD tu kan. CMD. Nampak tak dekat sini? Itu dia punya nama komputer. Si colon nama apa komputer tu, nama komputer. Yang ini switch tu. Kemudian dia bagi dia punya tu, dia punya prompt. Okey, ni prompt. Ni prompt untuk apa nama? Untuk command prompt lah. Greater than punya simbol kan. Okey, dia ada dua simbol dekat sini, sama ada guna dia akan bagi simbol hash dengan simbol tu. Bila awak buka je ni, bila awak buka je sini, pergi CLI ni kan, saya tekan enter dekat sini. Nampak tak? Yang ini dipanggil normal user punya prompt. Okay? Normal user punya prompt tu maksud dia apa? Itu bukan admin punya prompt. Ni normal user punya prompt, greater than punya. Tapi awak kena masuk dekat mana? Dekat admin punya tu prompt baru boleh. Macam mana nak masuk admin? Awak kena masuk config T lah. Config. Tapi awak kena set dia punya password dulu. Config T. Config terminal. Nak masuk tu. Config configure terminal. Boleh listkan dekat sini. Sorry. Tak boleh tu. Dekat sini kita boleh, bukan ls nak listkan dia punya tu, kita guna question mark. Ni kena keluar dululah. Alternate F3. Alternate F3. Ini kena tunggu je dulu. Dia tak jumpa ni ls ni, kena tunggu sampai dia habis checking, baru dibagi prompt lagi, baru kita boleh masuk. Okey. So itu prompt dia. Jadi sekarang kita belum buat lagi ni, tak siap kot ni. Okey, so sekarang ni config T untuk masuk configuration mode. Mana kita boleh configure lah, kita bagi command dan kita boleh configure. Tapi untuk kita dah masuk config T, nanti dia akan minta apa? Minta password lah. So kita kena configure password je dulu. Nak configure password dekat sini. Configure password. Password console. Kita ni nama dia. Now configure password. Yang ini hostname ni tukar nama dia, tak payah tukar nama dulu lah, biar je switch kepada S1. Ni tukar. Dia punya command dia hostname S1, tukar nama switch nama dia. Kita kena configure tu dulu. Configure dia punya, masuk password je dulu. Nak masuk password ni, configure password enable secret. Ni dia punya command dia. And then class ni adalah dia punya password dia. Ni dalam bentuk teks punya lah. Kemudian yang ini configure password juga, tapi yang ni untuk console punya password. Okay, untuk console. Nanti kalau tak, orang lain cucuk dekat belakang komputer dia dengan dekat switch ataupun router, dia terus boleh masuk nanti. Jadi kita kena configure console password dia juga. Cara dia line console 0 ni maksud dia untuk console configuration. Ni dia punya configure password. Console ni dia ada dia punya ni port dia. Ni port dia. Maknanya kalau nombor 1 punya console port, dia punya nombor dia kosong lah. Kalau nombor 2 1. Okey. Ada berapa banyak port console dekat situ. Okay. So basically console ni untuk dia punya prompt dia lah. Okay. Prompt punya password. Lepas tu password, kemudian ini password untuk console. Kemudian kita kena enforce login, supaya bila kita dah enforce login, maknanya bila kita masuk console aja dia terus minta password. Kalau tak, awak tak enforce login, macam dia tak apply. Dia tak apply, awak tak tekan apply lagi. Okay, di login ni untuk enforce. Okay, dia apply. Okay, so kita ada berapa dah? Config T untuk masuk configuration punya command. Mana dengan config T ni dia akan bagi prompt lah.
dia akan bagi prom yang untuk configuration punya hash punya prom. Okay, dia ada dua, satu yang greater than tu normal punya prom untuk show punya, just show je, tapi dia limited lah yang okay, yang ni untuk configuration. Kedua nama, tiga dia punya password, admin password ni, enable secret ni admin password, ni console punya password. Kemudian yang ini untuk telnet punya configuration, kita guna line VTY 0 hingga 4. Maksud dia 04 maksud dia ada 5 port VTY tu. VTY ni maksud dia virtual terminal. Terminal ni maksud dia command prompt ataupun konsol. Apa nama, dekat dalam Linux nama dia konsol, bukan konsol yang prompt tu, bukan konsol, apa nama, saya lupa dia punya tu. Okay, yang prompt lah. Kalau DOS kan prompt Microsoft pun. Kemudian kita bagi password. Ni password, and then apa password yang kita nak. Yang ini untuk apa, telnet punya. Okay, telnet maksud dia kita duduk dekat meja, meja sendiri, benda tu dah dia dekat tu, tapi dah ada connection lah, dah ada tu line dah antara PC kita dengan switch tu dah ada. Walaupun switch tu berada dekat dalam server room ke apa ke, kita dah boleh access. Kemudian yang ini return to global configuration mode. Exit ni untuk back ataupun control apa nama, control Z sama exit. Kemudian yang ini untuk display warning. Okay, jangan taruh welcome, ni display warning, authorized access only contohnya, dia punya ni, dia punya apa, warning dia. Banner MOTD maksud dia apa, ni dia punya command untuk kita nak display warning. Nanti orang cucuk dekat tu, dekat kita punya konsol, dia terus masuk dekat situ, tapi dia bagi paparan warning dulu. Kalau orang tu masuk juga, nanti kita akan sue dia kalau apa-apa hal dengan kita punya tu network. Sebab apa, network ni very important kan. Kalau kita punya router dia down aja, contohnya kita tengah buat apa nama, bank punya tu transaction, habis duit kita dah transfer tapi bank tak dapat, problem kan. Okay, ini nama dia banner. Kemudian ada lagi interface VLAN. Interface VLAN ni untuk kita create ni configure dia punya VLAN dekat interface. Interface tu maksud dia dekat port nombor berapa. Ada 24 port dekat yang tu kan, switch tu. So port nombor berapa yang kita nak. Okay, so first kita create dia punya VLAN dulu, nama VLAN, baru kita apply dekat port dia. Okay, dekat port, nombor port dia berapa. Okay, so ni dia punya address dia. So ni bagi address untuk VLAN ni lah, VLAN punya address. Okay, VLAN punya address. Kemudian yang ini no shutdown, maksudnya kita activatekan port tu. Once kita dah configure VLAN ke dekat situ, dan kita activatekan dia. Activate tu maksudnya kita onkan dia. Kalau tak, dia default dia ialah off. Port tu dia walaupun ada, kita cucuk, tapi dia tak live, dia shutdown. Unless kalau kita activatekan dia, no shutdown, kita upkan dia. Lepas tu yang ini configurations, kita configure untuk port tu. Kita configure port dia. First kita pilih dia punya port. Cara dia lah interface fast ethernet. Kalau fast ethernet lah. Kalau giga ethernet, ni kan ada sini kan, gigabit punya internet. Dekat sini ada yang ada, yang ini gigabit punya internet, yang ini fast ethernet, yang ini gigabit punya dekat sini kan. Ni fast ethernet antara 1 hingga 24, dan gigabit dia ada, gigabit ethernet dia ada 2. Ni, 2 ni. Nombor 1, nombor 2. Ada 2. Kita pilih dia punya interface tu dulu, port tu, baru kita configure. Kita nak configure untuk apa? Untuk IP address ke, untuk nak masuk dekat VLAN ke, contohnya lah. Kita ada 24 port. Port 1 sampai 10 untuk
LAN 1, port 11 sampai 24, sampai 20 untuk LAN 2. Tapi kita tak sebut sebagai LAN. Dekat benda tu, dalam satu switch kita ada 2 LAN, kita sebut sebagai VLAN. Jadi kita letak sini VLAN nombor dia berapa, VLAN nombor 1 ke VLAN nombor 2, kita boleh letak sampai 99. Antara 0, 1, dia VLAN 1, VLAN 1 sampai 99. Jadi contohnya untuk port tu, kita nak masuk dalam interface, dalam VLAN tu, interface tu, port tu, kita pilih dulu interface, fast internet. Lepas tu baru kita masukkan. Yang ini kita switch port mode access tu, maksud dia yang ini untuk komputer. Port ni untuk komputer. Jadi mode access ni untuk komputer. Ada satu lagi untuk switch dengan switch, kita tak boleh sebut sebagai access, yang kita sebut sebagai trunk. Untuk switch dengan switch. So ini dia punya port tu, kita kena nak kena tentukan. Adakah untuk PC, laptop, server, tu access lah. Ataupun nak sambung switch dengan switch, itu trunk, nama dia, switch port mode trunk, bukan access. Okay. Kemudian yang ini kita namakan dia punya tu, kita assign dekat VLAN berapa. Mungkin 1 hingga 10 VLAN 1. Jadi kita letaklah switch port access, maknanya untuk PC dekat VLAN 1. Kalau nombor 11 punya fast internet 0/11, kita nak bagi dekat VLAN 2, jadi kita letak switch port access VLAN 2. Access tu maksud dia untuk PC. Okay. Kalau untuk bridge 2 PC, dua switch, kita tak boleh letak access, kita kena letak trunk kat situ. Okay. Dan kita boleh configure dia punya, limitkan dia punya speed dia, kita limitkan dia punya tu, maknanya untuk full duplex ni dia boleh terima, boleh access keluar full duplex, by default full duplex lah. Dan kita boleh activatekan port dia, kita onkan. Maksud dia apa dekat sini, jangan on port kalau tak digunakan. Okay. Mana kalau kita nak sambung PC je baru, ataupun apa-apalah network equipment, baru kita onkan. Kalau tak, leave it default down. Kalau nak guna baru no shutdown ataupun activate kan. Okay. Kemudian yang ini balik semula pergi dekat tu. Yang ini kita configure dia punya address dia. Dia ada 2 address configuration, satu yang ke atas kita pakai IP address configuration untuk port dia. Satu lagi yang ini kita configure MAC address configuration. Okay. Tapi MAC address ni tak payah tukar pun tak apa. Yang penting dia punya IP kita kena tukar. Kemudian kita boleh juga configure dia punya link keluar daripada kita punya local area network. Maknanya laluan bila dia keluar daripada local area network. Contohnya kalau kita punya network kita dia ada tiga jenis IPv4 ni, IP version 4 dia ada tiga jenis IP. Dia panggil 3 kelas lah, kelas A, kelas B, kelas C. Okay. Jadi kalau katalah kita punya local area network under kelas C, jadi untuk nak keluar daripada, selain daripada IP kelas C tu, dia mesti akan cari gateway untuk keluar. So kita kena configure dia punya gateway. Macam dekat bilik kita, masuk kena ikut pintu masuk, keluar pun kena ikut pintu masuk tadi. Itulah pintu masuk dia, pintu masuk dan keluar, gateway itulah. Daripada luar ke dalam, dalam keluar, ni gateway. Kemudian ni exit juga, exit. Ni exit daripada configuration, ni exit daripada, semua exit dah, control Z ataupun exit, untuk keluar daripada command, nak atas daripada command. Untuk kemudian kalau kita nak save apa yang kita configure tadi, kita guna copy running config, startup config. Maksud dia apa? Current running config tu yang kita dah configure tadi, kopikan, savekan, pergi dekat startup config. Okay. Ni apa nama, ni Linux punya command lah. Yang ini dia punya file,
Yang ini dia source dia, ini dia punya destination dia. Contohnya kita copy daripada C ke D, sama lah tu. Okay. Kemudian kita kalau nak view, lagi berapa minit? Setengah jam macam tak siap je ni. Tak apalah, kalau tak siap tak apa kan. Nanti kita boleh continue next lab-nya. Okay, so untuk yang show punya, kita nak tengok apa interface, configuration interface yang kita dapat. Jadi kita kena guna show interface. Nanti tu boleh terus buat tu, yang ni kan. Pergi dekat sini, show interface kat sini. Pergi dekat CLI, ni enter, ni tekan enter sampai keluar dia punya prompt. Kalau nak tengok SHOW show, tekan question mark. Tak ada apa-apa lah. Show question mark, dia keluar kan. Ni yang kita tu tekan, ni question mark space and then show space then question mark. Dia akan tunjukkan dekat kita apa yang kita boleh kita view dia punya configuration. Macam yang tadi interface kan, ni interface apa? So status and interface status and configuration. Okay. Jadi kalau kita letak ni, kalau kita tekan more ataupun control C, dia akan terminate lah. Jadi kita tekan, saya tekan up arrow key, dia keluar show interface lah, interface. Tekan enter, dia keluar semua dia punya interface dia. Dekat sini sebab kita belum buat apa-apa lagi, dia tak ada apa-apa lah configuration. Kalau kita dah set interface contohnya, control C kalau kita dah set, contohnya kita configure ini, configure yang ini ni VLAN, interface facilitator interface tu dia akan tunjukkan. Okay, so interface punya. Okay, yang itu untuk kita nak tengok interface je lah, dia punya configuration. So then next, apa lagi? Ni dah tunjuk. Ni startup config ni maksudnya keseluruhan yang kita configure, current punya startup lah. Maknanya sebelum kita configure, sebelum kita save, kita ada dia punya startup yang sebelum new configuration. Bila kita create new configuration, dia dah masuk dekat running config. Jadi kalau kita nak yang kita dah configure baru, dia save dekat startup config, kita guna copy tadi, copy running config, startup config. Kemudian tengok dia punya memory dia, status dia. Kemudian tengok history, sama macam Linux ni, show history. Kita tengok configuration yang sebelum-sebelum ni. Tengok version tu, version ni adalah dia punya iOS lah, dia punya program punya tu, OS dia. Yang Cisco punya configuration version ni, check version dia. Tengok MAC address dia, and then tengok IP interface brief ni, maksudnya kita nak tengok IP punya configuration untuk setiap interface. Untuk setiap interface tu maksudnya dekat sini. Ini interface dia ni. Ini interface dia. Contoh ni berapa ni? Ni 13 sampai 24 dekat sini kan. Kalau tengok interface, kita pilih interface dulu dan tengok dia punya tu, dia punya configuration dia. Okay, so dah yang tu mana ni. So kita create simple-nya 35. So kita create satu LAN yang simple, multi LAN connection, yang interconnection, implementation configuration exercise. Okay, so ini bukan multi LAN lah, single LAN satu LAN je. Kita create satu LAN aja. Kita ada dua PC guna crossover cable. Maknanya kita ada dua PC lah. Kita nak sharekan dua PC ni, nak sharekan dia punya tu, dia punya resource dia. Kalau dekat PC nombor 1 ada file, bagi dekat PC 2 file tu. Okay, copy. Tapi kita tak pakai USB pen drive, tak, kita pakai kabel aja bagi dia share. Okay, alright. So kalau nak share, of course yang ini kena configure jadi server lah kan. Ni configure jadi server. At least kita ada connection lah. Kita nak buat connection. So kita start buat So sekarang ni kat bawah ni kita nak buat satu local area network. Mana kita kena ada apa? Ada
Ni network devices kita ada satu switch dan kita ada dua PC. Bila klik ni, klik pada devices and devices tu, kita tarik dua PC, nak sambung dua PC ni. Okey, dan satu lagi PC kita nak sambung pakai switch. Ni yang switch 2960 24 port. Okey, so simple je. Yang ini ni dekat dalam local area network yang sama. Jadi kita bagi dia nama ni, node ni, bagi dia nama yang ini LAN 1 lah. Okey, LAN 1. Okey, dan kita connect direct ni. Pergi dekat sini kabel ni, kita guna flash ni pun tak apa. Daripada PC pergi dekat sini, terus pergi dekat port nombor 1. Automatically dia akan pergi port nombor 1. Macam mana nak tahu? Awak hoverkan awak punya cursor ni pergi dekat yang tu, dot tu. So dia akan keluar tu. Dia akan keluar benda ni. Dan yang ini pun sama juga. Dia terus bagi dekat port nombor 1. Kalau awak tarik lagi daripada PC, sambung dekat tu switch, dia terus bagi awak dekat port nombor 2. Nampak tak? FA0/2 tu port nombor 2. Yang dekat sini ni port FA0. Maksud dia apa? Dia ada satu je interface dekat sini. Interface card, NIC, network interface card. Dekat sini pun ada satu je. Kalau nak tambah boleh tambah. Pergi dekat sini tambah interface card. Contohnya ni PC kan, kita offkan dulu. Ni dia punya modul yang kita boleh tambah. Contohnya ni apa? Link untuk RJ11. RJ11 ni telefon punya. Tak nak telefon. Nak yang ni. Yang ni untuk LAN punya, ISDN, synchronous, PRI, LAN backbone. Maksud dia apa? Yang ini Ethernet punya. Tapi dia dekat dalam dia ni, dekat dalam adapter ni untuk ISDN LAN ni, nama dia modem. Ni modem. Kita tak nak modem. Ni sambung pergi dekat internet boleh, modem ni. Kita nak yang biasa punya. Yang ini fast Ethernet. Okey, ni 10 to 100 base TX. Okey, ni dia panggil LAN punya fast Ethernet. Boleh lah kita pergi dekat bawah. Dia ada sini kan. Oh dah ada dah. Okey, dah ada dua. Ni dah ada dua. Ni apa ni? Tak tahu ni. Pergi ke config. Kita kena on dulu baru boleh tu. Kita on dulu. Pergi dekat config. Dia ada fast Ethernet dengan Bluetooth dekat sini. Interface dia. Mana? Itulah. Kalau kita tambah lagi, kita off kan. Tapi kita tak ada port dekat sini kan. Kalau yang ini kita buka, cari yang 4 punya. Cuba tengok yang ada 4. Ni yang wifi, ni yang fiber. Okey, internet. Ada tak yang 4 ni? Yang ini apa ni? 3G. Ni GSM punya modul. Yang ini apa? Yang ini wifi, wireless. Yang ini okey. Boleh jugalah yang wireless tu. Okay, tak apalah. Kita dah ada tu satu. Ini dia punya tu. Ni satu. Dia punya tu kalau nak kita tarik. Kita offkan dulu. Kita tarik. Ni kita tarik keluar. Baru kita tu taruh kat sini. Kemudian kita ni tarik masuk dekat sini. Jadi kalau kita on kan semula, dia punya config dia akan keluar dekat sini. Okay, configuration. Tapi ni gigabit tadi fast Ethernet kan. Ni gigabit. Kalau nak cabut balik, cabut. Yang ini tarik dekat sini, masuk balik tu. Apa tadi? Yang ini fast Ethernet lah kan. Ni gigabit punya. Cari yang fast Ethernet punya tu. Ni gigabit fast Ethernet. Yang ini apa? Fast Ethernet ni. Tapi yang ini tu fiber punya. Okay, mana yang awak tu nak masukkan? Fast Ethernet dengan Ethernet tu speed aja, bendanya sama je, cuma beza speednya. Okay, so yang ini akanlah kita masuk balik yang gigabit Ethernet dekat sini. Kita onkan semula. So basically yang ini dah ada connection lah. Kita sambung pergi dekat sini, dia terus pergi fast Ethernet. Okay, selagi merah dia punya ni node tu, maksud dia belum ada connection. Sampai dia tu, sampai dia hijau baru ada connection. Tapi walaupun dia hijau macam ni, kita masih tak boleh connect lagi antara dua PC ni. Sebab apa? Kita belum configure
Okey, kita baru sambung je. So macam mana nak configure? Nak configure ialah yang pertama sekali kita kena sambung dulu, sambung. So interconnect dan sambung port dia. PC ke switch. Dan yang kedua, kita configure dia punya IP address. Dia punya IP address. Okey, configure dia punya address. Nah, dekat PC ni dia ada IP address dia ni. Okey. Dekat dia punya apa? Dekat dia punya NIC dia ada IP address. NIC dia dekat mana? Tu yang NIC ni. Macam mana nak configure IP address? Dia ada dua configuration. Yang pertama kita pergi dekat config, pergi dekat fast ethernet dan configure dia punya IP address dekat sini. Guna static configuration. Ini yang paling senang lah. Dia ada dua IP. Sini adalah IP version 4 IPv4 dan yang dekat sini IP version 6 IPv6. Kita sekarang pakai yang IP version 4 je dulu. Yang ini. Ni fast ethernet 0. Kita terus masuk je dekat sini. Ataupun kaedah yang kedua, ni mana kita boleh masuk lah dekat sini. Contohnya untuk yang local area network ni LAN 1. Jadi untuk LAN 1 punya IP, kita guna type C punya. Ni type C punya class C. Class C punya IP address. Class C. Okay, IP addressing Class C. Jadi kita kalau class C tu dia start dengan 192.168. Antara 0 hingga 255. Dia punya range dia. Ni bawah ni pun sama, tapi memang dia dah setkan untuk kelas C, untuk private punya address start dengan 192.168 untuk kenangan. Jadi kita guna yang, sebab kita sebut dekat sini LAN 1, jadi kita pilih satu lah kat sini satu. And then yang dekat ujung ni IPv4 ni dia ada 4 bahagian. Okey. 4 bahagian. Dia ada 4 bahagian. Yang ini diselangi oleh dot tu kan. 1 2 3 dan yang last sekali. Yang last tu pun kita boleh letak antara 0 hingga 255. Cumanya yang kosong tu jangan ambil, sebab yang IP address tu boleh diambil, tapi IP address tu khusus untuk network address. Okay, network address tu maksud dia PC ni dekat dalam dia punya LAN address dia nombor berapa. Dia starting address dia panggil network address. Jadi untuk yang PC punya selepas pada network address. Jadi lepas 01, lepas 1 2, jadi lepas 01 lah kan. Kita ambil yang 1. Jadi untuk yang PC ni, yang PC ni adalah kita 1. Yang ini untuk keseluruhan kita ambil 0 kan. Ni dia panggil network address. Okey, network address untuk ni. Okey, untuk LAN ni. So LAN ni start dengan 0. Ni dia yang ketiga tu 1 untuk nama dia. 0 ni untuk network punya, dia mesti start dengan dia punya IP, first IP untuk network address, dia punya network address dia. Awak takkan faham lagi sekarang ni sebelum kita buat banyak exercise. Okay. So lepas pada 0 nanti kita akan bagi dia dekat PC. PC dia mesti start dengan 1. Jadi lepas 01 lah, so 192.168.1.1. Okay, 1.1. Untuk yang type C, IPv4 class C punya, dia punya grouping dia untuk nak set dia punya dia punya boundary dia panggil subnet mask. Subnet mask ni dia mesti dipanggil /24 ataupun dia ada 4 bahagian. Dia maksimum 255.255.255.0 tu
Maksud dia apa? Slash 24. Slash 24 ni, macam mana dapat slash 24? Setiap bahagian ni ada 8 bit. Jadi 8 bit yang pertama, 8 bit yang kedua, kita ambil yang maksimum. Semua maksimum. Maksimum tu maksud dia apa? Ada 8 bit dan semua maksimum bit dia ada 2, 0 dengan 1. Maksimum dia ialah semua 1. Semua 1 binary 8 bit dalam decimal adalah 255. Jadi 255 255 Ada berapa? 24 bit semua. 8 campur 8 campur 8, 24 bit. Jadi kita sebut sebagai apa? Slash 24. Yang ini dia apa? Apa nama dia? Subnet masking. Untuk dia punya apa? Network tu punya boundary, set boundary. Jadi yang ini nombor 1. Ini nombor 1, yang ini kita letak nombor 2. Okay, nombor 2 dan dalam boundary yang sama, dalam jenis kelas C, boundary dalam boundary yang sama. Kalau different boundary dekat sini, dia punya range dia akan berubah, dia punya capaian dia. Jadi sama juga 192.168.1.2. Yang ini .2. Okay, yang berbeza cuma dekat ujung je, yang keempat. Yang ni satu, ni kedua. Okay, dua-dua PC kena ada. Jadi ini dia punya tu IP assignment. Nama dia IP assignment. So kita configure IP dia. So nak configure IP, kita kena assign IP dulu. Kita decide IP dia, baru kita configure dia. Okay, kita assign and then configure, baru kita configure. Config tu maksud dia kita set lah. Itu yang configure IP address untuk PC. Configure PC IP address kan, PC IP address. So ni PC 1. Macam ni nak configure? Klik pada PC. Okay, dia ada dua kaedah, guna config ataupun guna yang command prompt. Yang config punya terus kita boleh letak dekat sini, yang kita sebut sebagai static. Ini static. Static maksud dia kita sendiri yang set dia. Macam ni kita set sendiri. Dot 1 punya. Ni dot 1 ni dia punya PC. Dot 1 yang nombor 3 daripada kiri. Yang ini dia punya LAN dia. Yang ini dia punya dua yang ni dia punya apa? Dia punya apa? Untuk private punya Type C private address 192.168. Ni private punya. Yang ini dia punya LAN. Satu yang ketiga tu dia LAN. Yang keempat tu khusus untuk PC tu. Jadi kita letak dekat sini satu kan. Yang ini 1.1. Jadi 192.168.1.1. Yang slash 24 tu, itu dia punya subnet mask. Oh, ni tak boleh. Ni gateway dia. Kita tak perlu gateway dulu. Kita nak dia punya IP dulu. Kita ni gateway punya configuration. Kita nak IP dia dekat sini, bukan sini. Ni gateway dia. Pergi dekat sini, desktop. Lepas tu pergi dekat IP config dekat sini. IP config. Yang ini IP config. Kemudian kita guna static. Ni fast internet Yang ini untuk 1.1 punya. Kita letak 1.1 dekat situ. IP dia 192.168.1.1. Dan subnet mask tu yang slash 24. Ni slash 24 255 255 255.0. Gateway kita tak payah dulu. Okay, tak payah. So sekarang ni kita dah selesai dua configuration je, IP address dengan subnet mask. Yang IPv6 punya tak payah. Ni IPv4 saja. Kita close. Okay, ni dah. Kalau kita hover kan, nampak tak? Dia IP address, yang IP address tu dia dah set dah. Fast Ethernet link up, and then IP address 192.168.1.1/24. IPv6 tak ada, MAC address sebelah kanan sekali ada. Okay, MAC address tu memang kita tak payah tukar apa-apa. Itu dia dah built in dah serial number. Yang sebelah pula kita buat. Kalau kita hoverkan, belum ada lagi kan IP address. Jadi kita set sekarang IP address set, dia pergi dekat desktop, IP address configuration. Kita masuk yang ini .2 192.168.1.2. And then sini slash 24. Slash 24 maksud dia apa? 8255 kan. 8 bit semua satu 8 bit semua satu.
8 campur 8 campur 8 24 slash 24. 24 all 24 bit equals to bit 1 bit. Jadi dalam decimal dia lah 255 255 255. Okey, dah selesai. So basically kita dah set dah. Ni dia dah connection dah ni, nampak dah biru, dah hijau dah. Okey. Kalau sekarang kita nak test connection dia. Sebelum kita configure, kalau kita test dia tak ada apa-apa. Contoh kalau katalah kita tarik satu PC kan dekat sini kan. Kita tarik satu PC. Yang ini kita dah configure, tapi ini belum configure lagi. Tapi kita sambung juga. Sambung je. Pergi dekat sini. Dia dah configure. Dia okey lah kan. Dia dah the connection dah. Dia live dah. Tapi dekat sini ni dia tak ada IP lagi. Sekarang kita nak test configuration dia. Antara yang belum configure dengan yang ada configure. Yang ada configure ni of course okey lah kan. Kita test configuration. Test connection. Test connection kita test connection dia. Macam mana nak test connection? Kita guna ping command. Ping. And then ni command ping. Ni command prompt Ni command prompt. Kemudian daripada satu PC ni kita pingkan PC yang kita nak test sama ada connection ke tak. Contohnya dekat sini PC 6 ni kita buka command prompt dia, kita ping yang IP address untuk PC yang ni .1.2 ni. Okey. Jadi kita pingkan 168 192.168.1.2 IP saja, bukan net mask Okay. Dan kita check dia punya result dia. Kalau result dia unreachable tu maksud dia tak ada connection. Jadi kita pergi dekat PC sini. Yang ini kita belum configure lagi. Dan pergi dekat desktop. Pergi dekat command prompt. Buka command prompt. Nampak tak dia punya macam DOS ni kan. Okey. Jadi kita ada macam DOS tu. Ni kan. Kita ping kan yang dua tadi. Okey. Ping 192.168.1.2. Of course tak dapat lah kan, unreachable sebab kita belum configure lagi. Okey. Tapi yang sebelah sini, yang PC sini ni, PC 4 ni kan. Ni dah configure, ni PC 5, ni PC 6. Kita belum configure, belum ada configuration. Kalau dari PC 4 ni kita check connection dia ke PC 5, of course boleh dapat lah kan. Pergi dekat sini, pergi dekat command prompt and then check. Yang ini yang daripada PC 1.1. Kita pingkan yang 1.2 192.168.1.2. Enter. Nampak tak dekat sini? Reply from 192.168.1.2 byte 32 times 18 millisecond, total 128. So ni dia punya paket yang dihantar. Dia 4 paket dihantar. First 32 bit, second 30 bit, fourth 32 bit dihantar. So send 4, receive 4. So loss 0%. Loss 0% tu maksud dia apa? Dia ada connection. Ping ni maksud dia apa? Dia hantar paket pergi dekat sini. PC 5 ni. And then yang ping paket itu dia akan reply balik pergi dekat sini. So send 4, dia hantar 4 paket dan dia receive 4. Yang ni tadi ni unreachable, tak ada kan? Nampak time out tak jumpa. Unless kalau kita configure ni, okey lah. Kalau kita test sini dengan ke sini pun boleh juga. Ni test PC 5, pergi dekat command prompt. Daripada sini kita just enter je ping. Kita ping yang 1.1 nya, 192.168.1.1. Of course dia reachable lah kan. Okay lah, tak ada masalah lah kan. Sebab apa? 0% loss lah kan. Sebab apa? Dia ada connection. Okay. Right. So okay lah kan. So ni. Yang ini 2. Yang ini yang dekat mana ni? Yang ni 2. Okay. Oh, yang ini kita dah buat yang ni terus. Okay. Pakai switch yang ni. Okay. Untuk yang ni kita tukarkan dia punya kabel ni kepada crossover kabel. Yang ni kan kabel ni kan.
kabel ni kita tak mau. Kita tekan delete dulu. Ni tekan delete. And then kita ganti kabel yang ini. Pergi dekat sini, fast ethernet. Ini pergi dekat sini, fast ethernet juga. Ini gigabit ethernet. Okay. Jadi sama jugalah. Kita ping juga daripada sini. Ping, tekan up arrow key, ping, enter. Sama juga, receive juga. Walaupun dia tak ada switch. Sebab apa? Yang ini ni dia panggil null modem, null switch. Dia automatically dia daripada transmit pergi dekat receive, receive ke transmit. Yang ini dia ada dia punya program dekat sini yang buat. Okay. So ni pun sama juga. So yang ini yang crossover cable, yang ini yang straight cable. So kita dah buat yang ni. Lagi 3 minit. So kita baru buat yang ni. Kat sini yang first punya. Yang ini ni nombor 2. Yang nombor 2 ni apa dia? Oh, yang nombor 2 ni kita nak configure switch yang ini. Kita nak buat configuration switch. Nak buat configuration switch yang ni daripada nombor 1 command sampai habis. Tak semualah, mana yang penting lah kan. Macam MAC address kita tak boleh lah tukar. Gateway ni dekat switch gateway kita boleh set macam sini ni, macam ni kan. Kita set configure gateway tu kan dekat sini kan. Ni gateway configuration ni, ataupun dekat sini pun boleh juga. Ni gateway configuration. Okay, ni dekat sini default gateway dekat switch. Ni yang dekat desktop. Okay. Dekat situlah gateway-nya, dekat gateway. Ini gateway untuk tu. Yang ini ada juga gateway configuration. Dekat mana? Pergi dekat dekat CLI lah. Kita guna gateway configuration yang tu. Dekat sini gateway configuration ni, dekat sini. Pergi dekat ni, close dulu. Pergi dekat IP config. Sini ada gateway kan. Ni gateway ni dekat PC. Gateway configuration, ataupun dekat sini sama. Okay, gateway configuration. Gateway tu untuk keluar. Okay, contohnya katalah kita ada network dekat sini kan. Ni kita ada 3 PC. Komputer ni ada 3 PC. PC 1, PC 2, PC 3. Yang ini ni kita delete lah. Yang antara PC ni kita delete. Kita sambung terus pergi dekat switch kan. Pakai apa? Cross cable. Ambil fast ethernet ni, dan gigabit, dan fast ethernet gigabit ke, kan? Ni nak keluar daripada local area network. Ni dia punya local area network. Ni local area network dia ni. Ni okay, no fill color. Ni dia punya local area network dia sendiri. Tapi nak keluar daripada sini, nak pergi dekat line internet punya, nak keluar ke internet, dia kena ada nama dia gateway. Gateway itu ialah dekat router dia. Ini router, kena ada router dulu. Tapi kita belum tu lagi lah. Ni gateway dia. Gateway ni router dekat sebelah dalam, port interface sebelah dalam untuk local, interface sebelah luar untuk internet punya. So kalau ada banyak router, okay, router yang ini JB, Penang, KL, so connection lah. Tengah-tengah ni ISP punya kabel, dia fiber optic ke apa kan. Dia mungkin dia guna ni lah, dia guna serial ni, serial. Kalau ada serial lah. Ni tak ada serial, so kena ambil yang ada serial lah kalau nak guna serial punya. Yang ini ada serial kot, yang ini kot ada serial. Kalau you tengok dekat sini ada serial config, dia ada serial. Oh, tak ada juga. Kena ambil yang lain lah. Kalau nak yang serial punya, serial tu untuk T1 punya interface, yang high speed punya T1 line, lease line punya interface. Maknanya kita sewa dia punya line terus. Ataupun kalau yang murah punya kita guna frame relay. Nak murah lagi kita guna ISDN. ISDN tu broadband lah, broadband. So router dekat sini yang
dia pakai RJ11 punya port sini. So kena pakai RJ11, kena tutup dulu lah, tapi kena switch off dan pakai RJ11. Ni serial port, high speed serial untuk ATM punya tu connection, one interface. Ataupun yang pakai yang ini gigabit punya boleh juga, gigabit, ataupun pakai module line. Dekat sini ni untuk switching punya. Ni serial juga, cover je. Ini gigabit port juga. So dekat sini tak ada. Yang ni punya ni tak ada. Untuk router ni tak ada. Router lain mungkin ada kot. Dia boleh masukkan tu. Ni pun sama juga, tak ada. Okey. Sebab router ni kita dah boleh tu terus. Dia untuk yang high speed punya connection. Boleh jugalah router yang rumah punya router dekat sini. Kalau nak pakai rumah punya router yang ni, sini. Ni rumah punya router ni, home router. Dia pakai broadband punya. Ni pakai broadband. Tapi dah siap dah. Tinggal sambung dekat sini je. Ni port ni ada 4 port, 3 PC cukup lah untuk setiap PC. Tapi yang ini Wi-Fi. So kita boleh tukarlah Wi-Fi dekat sini pun boleh juga, tukar Wi-Fi yang desktop ni. Yang ini ni kita ni Wi-Fi kan. Yang dekat sini kita offkan dulu, kita boleh tukar Wi-Fi. Ni kita cabut. Bila kita cabut dia, kita cabut interface dia terus habis lah, nampak. Okey. Dan kita masukkan yang ini, kita onkan. Kita onkan yang ini. Ni dah on. So kalau kita ada yang ni Wi-Fi ni, nampak tak? Dia dah sambung dah terus. Wi-Fi connection. Dia boleh sambung daripada internet pergi dekat sini. Daripada internet dekat sini, cloud internet. So kita kena tariklah cloud ni kalau nak internet cloud. Okey, itu kemudian. So yang sekarang ni kita buat ni ialah configuration, command configuration. So kita just configure switch. Ini switch punya command configuration. So kita just buka switch je dulu. Kita start yang pertama dulu. Ni switchnya, kita ambil switch. Ambil yang switch biasa punya 2960. Ni 2960. Ni 2960. Dan kita buka dia. So ni dia punya interface dia. Dia dah started, tekan enter. So sekarang first dia punya configuration ialah yang nombor 1 tu kita nak masuk configuration mode. Untuk kita nak tukar dia punya, nak masukkan configuration, nak masukkan password ke apa semua, kita mesti nak kena config T, configure terminal config T. So kita tengok ni, kita tutup dulu. Switch punya ni switch. Pergi dekat sini, ni switch yang ni switch. Kita nak configure switch ni. Okey, switch. Baru beli, configure switch. Klik pada switch tu, dia keluar kat sini. So yang ini ialah dia punya prompt dia greater than. Yang ini normal punya prompt. Kalau kita nak masuk privilege punya prompt, kita kena tu tukar kepada privilege. Masuk privilege. Configure, tekan tab. Bukan config dulu. Sekejap, ada satu lagi sebelum config T. Saya dah lupa configure terminal. Saya lupa apa nama dia. Enable dulu. Privilege mode. Kena masuk enable dulu. Masuk privilege, baru kita boleh tu. So first ialah enable Okay, so enable, ENABLE. Tekan ENA, tekan tab. Automatically dia akan populate macam Linux. Tekan enter. So dia tukar daripada normal punya prompt kepada hash prompt. Okay. So sekarang ni kita dalam admin punya privilege mode. Hash ni ialah admin punya prompt. Dan kita nak configure, configure, tekan tekan tab.
tab key yang sebelah kanan Q tu kan, tab keyboard tu. And then T, tekan tab, automatically dia akan complete kan, auto completion. And then tekan enter. So basically kita masuk under configuration. Lepas kita masuk dalam configuration ni, baru kita boleh buat configure. So first kita configure apa? Configuration. So first kita nak buat configuration apa? Tukar dia punya nama contohnya kita tukar nama. So first kita nak tukar nama dia. Tukar nama switch tu, tekan enter. Tekan nama switch pakai apa? Host name host. Lepas tu tekan tab. Ni dia punya nama yang sebelum ni. Sekarang kita nak tukarkan S1. Contohnya S1. S huruf besar and then 1. Enter. So automatically dia tukar kan. Ni untuk kita tukar, rename dia punya switch dia. Okay. So kita boleh identify switch ni nama dia apa, online kan, benda itu. Okay. Bila kita double click je, pergi dekat under config, kita pun dah nampak juga ni dia punya host name dia. Ni display name je, kita boleh tu. Ni display je. Kalau kita tukar pun boleh juga S1. So automatically dia tukar dekat situ S1. Okay. Right. So lepas tu kita nak configure ni password. Kita nak masukkan password. Ni admin punya password. Kalau kita tak enable, tak configure password, orang boleh masuk dah. Macam ni kan, orang dah boleh masuk. CLI tadi, command line, orang dah boleh configure. Tapi kalau kita dah masuk password, dia akan minta password dulu baru boleh itu. Bila dia klik enable, dia akan minta password. Jadi kita masukkan password. Password dia apa? Enable secret and then nama password. Jadi kita enter enable enab tab sec tab and then password kita. Contohnya pwd password d password, enter. So okey lah kan, dia dah tukar so password ni. So kalau kita exit, kemudian exit lagi, nampak tak, dia dah keluar. Ni bila dia masuk je dekat konsol contohnya, dia akan keluar macam ni. Okay. Sambung komputer dengan switch direct pakai konsol kabel. So kalau orang ada konsol kabel, dia terus cucuk dan dia boleh masuk prompt. Ni dekat sini kan, masuk prompt. Tapi prompt ni yang normal user, bukannya admin. Dia tak boleh configure, dia cuma boleh show aja. Kalau kita letak enable, nak buat configuration, nak masuk config mode, dia akan minta password. Okay, jadi pwd kan. Kalau pws tak masuk lah kan, pwd baru dia boleh masuk. So sekarang dia dah boleh masuk password. Kemudian yang untuk konsol punya, yang itu untuk password configuration untuk admin punya. Untuk yang konsol punya password, kita kena guna, pilih konsol dulu, konsol 0 contohnya, baru masuk password and then dia punya password dia, baru enforce dia. Ni untuk password. Kemudian so kita masuk, oh dah habis so kita sampai dekat 4, kita buat 4 dulu dan kita start sampai dekat sini dulu lah kan. So untuk konsol punya password tadi, kita masuk dulu config conf t, tak payah habis pun tak apa sebab dia dah faham dah kan, dah masuk config. Lepas tu password kan, sini kita pilih konsol dulu, line konsol okay, 0. Lepas tu password dia, tab and then password dia, console. Saya letak con je, enter. Kemudian kita kena enforce kan. Okay, dan jadi bila kita exit aja, Ctrl Z Ctrl C ke Ctrl Z, Ctrl C exit lah, Ctrl Z tak boleh. Exit je lah, exit. Okay, exit. Bila masuk tu, ini admin pwd, ini yang untuk konsol punya pwd boleh.
console dulu baru enable baru password PWD. Okay, first console dulu baru tu untuk admin punya PWD. Start console dulu. Console tu maksud dia ni dia punya prompt dia. So ni dah selesai lah, yang sampai 4 dah selesai. Kita akan sambung 5 nanti. Next next slide. So sebelum kita tu close, kalau ada nak tanya apa-apa boleh tanyalah. Banyak lagi yang kita nak kena buat kan. Punya tak habis, ingatkan habis. Tapi kalau saya tak explain nanti pun awak tak dapat kan, susah nak faham. Ni yang console punya kabel ni, switch configures console and telnet cable. Okay, saya ada nak tanya apa-apa? So tak ada. Encik boleh dengar tak? Yeah. What's the difference between the step 3 dan step 4 untuk change password? Yang step yang mana? Encik pernah pergi atas. Configuration tu ke yang dekat step mana? Yang dekat sini ni? Ni ke yang sini? Bukan step. Yang ini? Yang configuration punya tu, command tu? Betul. Okay. Jadi 3 dengan 4 Yang ini ni untuk ini password untuk configuration. Ni dipanggil admin punya password. Yang ini untuk buka aja, on aja, dia mesti nak kena password dulu. Macam awak buka komputer, kalau awak set awak punya komputer BIOS password, dia akan minta password dulu, baru boleh masuk dekat OS, operating system. Dekat dalam OS pun ada password juga kan, nak masuk dekat dalam OS, dalam Windows. Macam itulah, yang masuk dalam Windows tu ialah dekat admin nombor 3, yang buka PC tu dekat nombor 4. Okey, itu buka aja. Yang ni untuk BIOS, yang ini untuk tu. Maknanya start aja tu, nak buka dia punya prompt tu dekat yang line console punya. Kemudian kalau nak configure, kena masuk password lagi yang atas tu, nombor 3. Okey, faham Terima kasih. Nanti mungkin nanti akan datang awak faham lah kot. Yang penting dekat yang ini untuk sambungan daripada PC ke switch. Yang ini dekat dalam PC punya configuration. Dah sambung dah dapat prompt dah, nak configure. Nak configure tu maksud dia apa? Nak masuk dalam config punya mode. Ni masuk config mode. Ni kita belum ni masuk config mode ni, enable. Enable ni untuk privilege punya config mode. Yang ini untuk nak masuk prompt ni. Yang ini prompt yang tu, yang greater than punya prompt. Nak masuk hash punya prompt, kena pakai yang ini, yang nombor 3 adminnya. Okay, boleh. Okay, so setakat tu je lah kot. Okay, nanti kalau ada question lagi boleh tanyalah anytime. So